Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Coach Jeru, saya merupakan forex trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program seminar yang jalankan. Welcome back, apa khabar dan salam coronavirus COVID-19 dan salam lockdown. Salam berada di rumah. Saya rasa satu sudut ialah kita memang mungkin stres ataupun kita mungkin rasa macam alamak kan, aku sepatutnya boleh suppose make more money tapi aku tak boleh nak jumpa orang, terutama you mungkin saya tak tahulah, mungkin you dari segi jual insurance ataupun you jual produk-produk yang kena jumpa retail, dan juga mungkin juga dari segi you jual tepi market, macam saya punya parent dulu jual tepi market pasar pagi dan sebagainya, semua kena tutup kan. Apa yang berlaku ialah ini dah tentu bagi efek pada iaitu kebanyakan kita trader offline dekat luar sana kan. Saya tak nafi mungkin berlaku benda-benda macam ni, tapi pada masa sama juga hopefully you boleh faham dan juga jelas yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang berlaku masa ke masa. Nak tak nak ialah kita kena faham strategi kita untuk hadapi. Sebab menurut Tony Robbins, dia apa yang beliau tekankan ialah dia kata it's not about the resources kan. Dia bukan pasal ialah faktor-faktor lain yang you perlu. Contohnya mungkin aku perlukan market, aku perlukan juga jualan, aku perlukan apa. It's about you to become resourcefulness. Mana sangat penting untuk you faham apa kapasiti diri aku kan, apakah resources aku yang aku ada, apakah dengan keupayaan aku untuk aku buat apa yang aku boleh. Saya percaya mesti ada jalan dia, walaupun rasa macam agak sukar ataupun susah untuk kita lihat dari segi beberapa sudut ataupun faktor-faktor tertentu. So welcome back, Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Coach Jeru kan. Saya berpengalaman trading ni dah 12 tahun. Maksudnya lah saya pernah pada 2007 dapat masa macam ni kan. Jadi saya dapati kejatuhan pip yang melampau, saya margin call teruk dan saya tak faham kenapa tu berlaku. Tapi sebab di cycle kedua ni jadi saya lebih tenang, dan ada yang saya loss, ada yang saya profit, tapi total ialah saya tak damage lah. Compare dulu margin call terus kan. Tapi pada saat juga saya juga make money dari certain account. Sebab tu really important untuk ada yang dinamakan sebagai strategic account. You tak boleh ada satu account, you kena pelbagai account dan you kena protect. Tambah-tambah you dalam paper asset kan, maksudnya dalam paper asset you kena faham, okay, aku ni dalam CFD, aku dalam stocks kan, aku dalam hedge fund, aku dalam option trading kan, aku dalam forex kan. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita faham kan dari segi komoditi kan, gold kan, gold yang jatuh, oil yang jatuh kan, sepatutnya gold naik tapi gold jatuh kan. Apa kita kena faham sebenarnya? Satu sudut kita kena faham, saya berpendapat satu konsep dinamakan sebagai balance kan, balance So balance ni saya rasa satu benda yang sangat penting, di mana kita kena start balancekan diri kita. Saya cuba buka poin-poin kat sini untuk kita share supaya kita ada maklumat dan juga kita boleh dapatkan beberapa perkara yang kita boleh kira simpulkan daripada kita punya sharing ni. Saya tak nak sharing kita ni buang masa. Saya tak nak buang masa you. Apa yang saya nak sampaikan adalah you kena tahu lah macam mana sebenarnya secara strategically untuk running ataupun trading. Dan of course untuk running dan trading dalam bad economy ialah menggunakan major trend trading. Dan kalau you follow saya, you akan faham apa maksud major trend trading tu. Kalau you tak follow saya, buat-buat faham lah untuk peringkat awal ni. Cuba memahami lah kan, cuba memahami apa sebenarnya you boleh buat. Okay, so saya akan type kat sini iaitu konsep saya sebenarnya cerita pasal zero point trading kan, zero point trading and investment, tapi saya tulis dulu trading and investment. Okay, siapa yang duduk kat rumah, saya rasa ini adalah satu benda yang sangat membantu you kan. Saya punya student saya, dia kata, oh alhamdulillah aku lockdown 2 minggu aku boleh fokus trading. So bagus IR Mus, apa khabar Mus? Welcome Syah, welcome Syami. Saya semalam bekerja, saya balik naik flight kan ke Kuala Terengganu, tapi saya balik ke sini, saya terus kejar naik kereta kan, pasal nak cepat. Saya takut kena lockdown kat sana, mampus aku kan, tak boleh live kan. Dah lah kat kampung tu tak ada internet, tak ada apa kan. Alright, so welcome, apa khabar dan salam sejahtera. Kita tengok itu kita punya konsep nombor satu ialah market cycle market cycle. So market cycle ni dia macam sebahagian pada orang kan, dia terlalu macam mengatakan market cycle ni lah dia mesti macam contohlah hanya terkena, contoh market cycle ni hanya terkena pada paper asset. Saya rasa dia bodoh lah. Kan rasa bodoh. Bodoh kenapa Pasalnya ialah you kena faham ialah bila market cycle ni, bila bad economy ataupun kita boleh kata recession ataupun dalam kes kita ni pandemic recession ataupun pandemic, apa yang you kena understand ialah satu sudut, iaitu you kena understand ialah dia kena pada semua. So maksudnya impact pada semua sektor ataupun niche semua sektor pada niche kan.
Alright, Alhamdulillah kalau tak dapat live. Alhamdulillah kalau tidak aku kena lockdown dekat sana dengan mampus kan, kena smackdown dengan polis kalau cuba ni kan. Saya sepatutnya esok saya rasa start, tapi saya rasa saya patut start untuk hari ni lah kan. Dan at least you tahu kan macam mana sebenarnya untuk kita keep moving forward, bukannya kita stop, bukannya kita lost, kita berasa oh this is end of the world, supaya kita tahu macam mana kita nak buat Alright. Okay. So bad economy, recession, pandemic, pandemic. Saya dulu belajar masa biologi adalah pandemic lah kan. Macam-macam lah kan. So bad economy, recession, pandemic impact pada semua sektor dan niche. Lepas tu pada masa sama je you kena tahu apa yang berlaku dalam perkara ni lah. Biasanya lah secara purata lah, every 10 years will be recession. Kan? Every 20 years kan will be great recession. Kita every 20 years ni jangka ni lah great recession. Satu ialah of course dia tahu dari segi kitaran wang lah tak stabil. Maksudnya lah masalah wang kita ni di US pun dia banyak fiat money. Maksudnya dia tidak based on apa yang dinamakan sebagai gold. Dia bukan gold based. So problem dengan bukan gold based ni ialah dia memang oleh macam mana pun memang bercana lah kan. Dalam Quran Nabi pun cakap, dia kata guna emas, guna silver kan, guna benda-benda yang boleh pegang sepanjang zaman. Tapi bila kita pegang kepada wang kertas ni kan, duit di mana kau duit, kita pegang pada wang kertas ni, problem ialah kita kena faham kita boleh terkena pada market cycle. Bad economy, recessions, every 10 year will be recession, every 20 year will be great recession. Lepas tu market cycle juga dari segi ialah balance, dia cuba balance dari segi inflation dan juga power. Inflation ni saya tambah lah, dan juga power tu maksudnya lah bergaduhnya kan. Macam boleh tengok Rusia dengan Arab Saudi kan, bergaduhnya antara apa lagi, US kan. US ni semua orang dia nak gaduh kan. Jadi pada masa saya lah dia berlaku balance. So impact dia kan, apa impact dia? So impact dia sebenarnya ialah secara tak langsung kalau nampak impact ni semua macam kau dan aku sekarang ni kita duduk kat rumah, paran ke? Saya nasib baik studio sebelah rumah je kan, kalau tidak mampus kan. So kena faham So satu ialah market cycle. Lepas tu dari impact, kita boleh impact ialah pada individu sebenarnya impact. Tapi coach, Amazon hire lagi 10,000 orang macam mana? Pasalnya dalam right niche kan. Ada masa zaman teruk, ada niche yang bagus. Ada zaman tak teruk, ada niche yang tak bagus kan. Ada yang outperform, ada juga yang memang tak perform langsung. So impact lah pada individu. Apa individu ialah panik kan. Apa lagi panik? Of course lah, lagi satu lah sick lah, sakit kan. Apa lagi? Lepas tu no income ataupun less income. No income, less income. Dan bila less income ni bagi bahaya pada ekonomi lah, sebab you tak mampu nak membeli kan. Less income. So kita kena tengok kita punya Perdana Menteri sekarang ni, Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin ni boleh tak bantu kita dari segini. Dia umumkan kena rehat dulu 14 hari untuk kurangkan kes pandemik kan, supaya tak berjangkit kan. Ini duduk 14 hari pun tak boleh nak duduk diam. Masalah lah tu kan. Individu panik, sick dan no income, less income. Pada kita tengok pada syarikat ada besar kecil. So syarikat kecil ni biasanya mampus lah. Syarikat kecil apa efek dia ialah bankrupt kalau lama sangat lah, dan tak ada. Syarikat kecil bankrupt. Lepas tu nombor 2 ialah mungkin boleh kena saman. Dia boleh kena saman juga pasal dia tak bayar pekerja dan sebagainya. Pekerja boleh saman dia melalui persatuan buruh minyak cap buruh ni. Dan saya pernah kena dengan saya punya staff sendiri kan. Dia tu memang saya rasa silap saya pun ada juga, tapi saya rasa dia ni memang jenis jahanam lah saya rasa kan. So kecil, bankrupt dan juga kena saman. Dan bersama juga ialah you kena tengok juga dari segi syarikat besar dia juga survive. Even syarikat besar kan, syarikat besar ni saya kata yang MNC khususnya ialah airline dan sebagainya, dia cuba boleh minta bantuan kerajaan. Boleh minta bantuan kerajaan dan juga apa lagi kan, dia boleh loan lah maksudnya kan. Macam saya buat, dia juga cut gaji cut expenses. Gaji anak-anak kecil ni kan, anak-anak kan, takap pramugari kau matilah kan. Bahasa kasar sorry maksudnya lah dari segi management dia tak nak cut kan, dari orang bawah dia akan cut. So adakah kita nak marah kepada syarikat? Tak boleh juga, sebab dia nak cari duit kat mana. Kadang-kadang you can understand inilah hakikat dia kan. Bukan hakikat ni benda yang teruk, tetapi hakikat ni maksudnya ini yang berlaku. You can understand. So impact dia kan pada individu, pada syarikat. Dan secara tak langsung apa yang berlaku pada ekonomi ialah ekonomi terjejas lah. Pada negara yang tercinta kan, kucurahkan bakti penuh setia kan pada raja yang disanjung tinggi kan. Kau duduk rumah 14 hari lagi kan, duduklah rumah kan. So negara apa berlaku ialah
akan mengalami iaitu economic downturns. Kan, economic downturn. Dia akan economic downturn apa nak buat? So dia akan cuba lakukan package rangsangan, stimulus package kan. Package rangsangan. Rangsangan ni dia pump duit lah. Daripada dia reserve rangsangan. So dia apa dia cuba buat lagi? Dia cuba bantulah kan. Dia cuba bank keluarkan support loan, saya tak tahu lah apa nama loan apa, saya rasa lah support loan dan sebagainya. Lepas tu ada grace period kan, contohnya LHDN bagi extra 2 bulan lagi baru boleh bayar. Dia nak juga duit kau bang, padan muka kau kan. So economic downturn, sebagai rancangan bank keluarkan support loan dan juga grace period. Dan apa berlaku ialah pakcik-pakcik, makcik-makcik yang cari makan berdasarkan cash flow kalau semua mampus lah kan. Maksudnya tak boleh berniaga 2 minggu. Kau ingat boleh bertahan ke dia orang ni? Tak boleh, sebab dia orang cash basis punya life. Cash basis tu maksudnya ialah dia dapat duit hari ni, aku belanja hari ni kan. Bila dia stop 2 minggu, biasanya cash flow kacau, dia kacau. Dia macam domino effect, satu kena semua balik kena. So you kena faham benda ni macam ni dari segi macam mana impact dia. So maksudnya sebelum saya jelaskan 0 point ni, trading investment, saya nak you faham satu ialah situation. Saya understand situation kan, faham situation tu. Situation kita dari segi market cycle, you jangan ingat hanya terkena pada paper asset, dia terkena pada semua. Tapi every 10 years will be recessions, 20 years will be great recessions. So balance inflation dengan power, impact pada apa? Individu, syarikat dan juga pada negara kan. You kena understand benda-benda dulu sebelum you faham dari segi konsep trading dari segi trading pula apa nak cerita kan. Dari segi konteks kita ialah saya kata 0 point. Baru kita nak pergi point kita ni. Tadi masa-masa ni kan, foreplay dulu kan. 0 point trading kan. 0 point trading maksudnya ialah trading and investment, maksudnya ialah question sekarang ni ialah how to protect downside kan. How to protect downside, maknanya benda yang downside, jangan tengok upside je. How to protect downside maksudnya ialah sekarang ni bad economy kan, dalam bad economy how to protect kan. Lepas tu obviously kalau you main CFD dan juga you trade international stock, you boleh sell kan. Tapi local punya stock you tak boleh sell. You kena buy ataupun you kena sell off kan. So how to protect downside, so bad economy. Lepas tu pada masa sama juga you kena clear itu satu how to protect downside, satu ialah bad economy. Lepas tu nombor 2 ialah you kena clear lah dari segi you punya account safety kan. Account safety, account safety ni you kena clear. Macam mana you nak clear account safety? Maksudnya ialah dari segi ni ialah capital lah, iaitu you punya security capital. Macam mana you nak secure you punya capital, you kena clear lah. So kalau you dapati sebenarnya lah, satu ialah kita boleh continue trading So kita continue trading. Continue trading ni maksudnya lah kita continue trading apa kita buat. So masa kita buka ke sini kan, kita continue trading kita buka GBP USD berdentum turun kan. Kita pun target, dah sampai low yang sebelum ni kan, sampai recession yang teruk sebelum ni, nampak. So sebabnya Bank of England dia cut rate lagi dia cut rate, dia melemah dan dia cuba nak membuat pulih lah. Dan USD jadi super strong dalam bad economy ni atas reason Trump ada plan dan sebagainya. Saya rasa mengarut dia ada plan, tiba-tiba jadi kuat kan. Tapi tu plan dia lah. Kalau dia tengok stok gila semua memang melepek, maksudnya dalam power zone. So weekly nak masuk ke dalam power, saya rasa mampus ni. GBP USD ni saya sebenarnya mensyaki hari tu dia turun, tapi dia naik, lepas tu dia turun sekarang. Fras kan? Fras sikit. Kenapa tak jelas? Apa tak jelas? Tak faham. Testing 1 2 3. Weekly nak masuk ke, saya rasa okey je. Saya apa yang tak jelas? You tak jelas saya punya screen ke, ataupun tak jelas apa screen? Kejit sikit lah. Daripada sini jadi continue trading maksudnya lah you kena faham lah, always follow SOP kan. Always follow SOP. So maksudnya terutamanya H1 H4. H1 H4 ni key pada intraday kan. Follow dia kan. H1 naik you naik, sebab M15 dengan H1 saja you tengok dia punya turun naik sekarang 2 atau 3 tu pip kan. It's normal kan. How to protect downside, continue trading, always follow SOP. H1 H4 key pada intraday kan. Pergi kat sini. Alright, so key pada intraday. Lepas tu pada sama juga ialah careful, always careful dengan bigger time frame. Dengan bigger time frame. Okay, bigger time frame. So maknanya bigger time frame ni mungkin break ataupun dia mungkin juga ada retracement. Okay. Video tak jelas saya tak nak buat apa. Mungkin you kena setting you punya setting lah. Kan dia ada setting tu, you pergi kepada HD ke apa. Kan, so kena careful dengan bigger time frame. Okay, bigger time frame. Okay, careful dengan bigger time frame. So kena clear. So continue trading kan. 0 point trading lah you kena clear. Soalan nombor 1 lah how to protect the downside. You kena clear macam mana nak protect downside Sekejap saya nak design ni sikit supaya dia nampak cantik, tertarik sikit. Okay, ni market cycle. Lepas tu kita pergi pada impact.
Apakah impact-impact yang terkena, kan? Lepas tu negara, kan apa impact pada negara yang tercinta, kan, pada negara. Lepas tu pada kita punya point trading, kan, how to protect downside, continue trading, always follow SOP. Okay, always follow SOP. So pada saya, kalau you follow SOP dengan clear, sebenarnya tak ada masalah. SOP tu PVM model kita. Kalau you follow saya sebelum ni lah, kita punya PVM model. So relax, kan, sabar dia juga tengok benda tu. Okay, lepas tu last kali lah yang saya punya sharing, lepas ni kita ada live trading. Lepas tu saya nak jelaskan you ialah pasal yang dikatakan sebagai iaitu 0 point trading, yang tadilah sambungan dia. Okay, 0 point trading and investment. Okay, apa maksud saya, investment, apa maksud saya? Nombor satu ialah you kena tengok dari segi market. Dari segi market, okay. Saya cuba lukis kat sini kot. Saya cuba lukis kejap. Saya cuba buang benda ni, dan untuk melukis saya tekan insert dulu. Saya tak tahu benda ni wujud ke tak. Macam ni lah melukis masa dia nak test, kan. Okay, so kalau you tengok dari segi let's say graph lah. Okay, saya lukis graph lah kot. Okay, saya lukis graph sikit. You boleh tengok ini graph. Okay, ini graph. Alright, so saya akan ambil lagi satu. Saya masukkan lagi graf. Okay, ini graf. So jadi dalam graf ni, let's say kalau kita masukkan lagi satu ni, saya nak cerita dia punya point lah. Alright, kejap saya masukkan shape. Katalah point dia kat sini. Okay, dan dekat sini saya nak buat dia bergerigi sikit. Macam mana nak buat bergerigi dia? Ada option dalam ni? Ada. Okay, you boleh nampak, ataupun white color dia lebih prominent. Tak ada, yang ni je. Okay, katalah bergerigi je, nampak? So dalam kes ni, kalau you boleh nampak, iaitu satu benda yang you kena clear, ini adalah tempat yang you kata ialah, katalah profit area, loss area. Saya tulis sebagai profit area, loss area. So inilah profit area, dan bawah ni ialah loss area. Maknanya you loss area. Okay, so inilah loss area. So you ada profit area dengan juga loss area. Okay, profit area dan juga loss area. Kejap saya nak ubah dia kedudukan dia, bagi sini sikit bagi nampak sama. So dia lah profit area dan juga loss area. You tahu dua benda ni, kan? Focus area, loss area. Maksudnya dekat sini ialah dia profit, dan kalau dia dekat bahagian atas ni profit, dan bahagian bawah ni dia loss. Dia loss. So inilah profit area. Okay, saya tukar dia color tebal sikit. Sekejap. Tak apalah kalau ni pun, kan. Lepas tu satu lagi saya nak masukkan sebagai area lagi satu. Ini adalah loss area lah. Okay, loss area, saya pun tak tahu macam mana nak tukar benda ni color dia, tapi saya letak je lah. So katalah loss area kat sini. Alright, shape outline ni kot warna merah. Betul lah. So ni warna hijau. Okay, ni warna hijau. Okay, so you boleh faham ini, right? So maksudnya dari satu sudut lah, satu ialah insert. Saya nak insert ni, saya nak you faham itu dia punya area. So maknanya ni zero lah. Zero ni zero. So zero lah. Alamak, siapa saya buat ni? Zero, kan? Sekejap benda ni. Sekejap, ini adalah zero. So inilah zero. Okay, so ini adalah zero. Maksudnya lah dia, you tak ada profit, tak ada. Faham tak? Kalau bawah ni negatif, atas ni positif. You faham, kan? So maksudnya sekarang ni lah, semasa market sekarang ni sangat teruk, kan? Maksudnya semasa kita kata, kalau you boleh protect ataupun 0 point, ini dia panggil 0 point. Kejap, saya nak tekan, saya tulis kat sini sebagai 0 point. Okay, 0 point. 0 point trading and investment. Okay, maksud saya lah sekarang ni, dalam 0 point trading and investment ni lah, sewaktu market tengah jahanam, kan? Jahanam, kan? You boleh sebenarnya ialah cuba gunakan konsep trading 0 point. Maksudnya lah, bila dia cecah kepada you punya modal, you cuba protect dia, kan? Satu lagi lah, you jangan trade langsung ataupun you exit terus, kan? Maksudnya you jangan lakukan apa-apa. So maksudnya dalam satu sudut, ramai je orang sebenarnya yang sedang loss. Faham tak? Ramai je orang yang sebenarnya sedang loss, sedang losing, kan? Dia sebenarnya sedang loss. Sebenarnya dia sedang loss. Ramai orang yang daripada atas ni dia loss ke bawah. Faham tak? Dia sedang loss sebenarnya. Dia sedang losing, kan? Saya buat color yang lain sikit, kan? Dia sedang losing kat sini, kan? Dia sedang loss teruk, kan? Saya tekan color ni, saya bagi color yang warna ni, kan? Dia sedang loss. Faham tak? Dia sedang losing. So sekarang ni, masa dia sedang losing ni ialah you cuba protect you punya downside. Idea saya tadi ialah protect downside,
account safety dan continue trading follow SOP kan. So dari kes ni lah, katalah loss dia ialah sekarang ni berlaku ialah 38% ataupun 40% lah. Katalah 50% loss 40% loss. Okay, 50% loss. Jadi bila dia jatuh dekat sini area 50% loss, ya, kalau you melalui satu konsep kesalahan Zili, kalau you dapat protect ataupun you dapat sebenarnya ialah save you punya range dekat 0 point trading ni, maka secara tak langsung ialah you orang yang lost 50% sebenarnya you make 50%. You konon-kononnya seolah-olah you 0 point, dia tak dapat apa, tapi sebenarnya disebabkan market slump, bukan surge market slump, jatuh ke bawah, market plummet. Apa yang berlaku ialah orang yang loss dekat sini, kalau you dapat protect punya capital, maksudnya you make 50% kan, dari segi value dia kan, dari segi value. Saya tak faham you faham ke tak, saya tak tahu you faham ke tidak benda ni, tapi somehow saya nak you faham 0 point trading ni maksudnya ialah you cuba protect downside, di mana iaitu tak apa aku tak trade contoh kan, satu. Ataupun satu lagi ialah you tengah trading, you hati-hati tengok, oh alamak modal aku dah $10,000 dah cecah, aku punya profit $18,000, tak apa. Yang penting ialah you cut, you dapatkan you punya tu, ataupun you cut certain amount yang you rasakan you nak save profit you, dan you exit. Exit tu maksudnya ialah you tidak trade ataupun you lakukan trading tetapi you mula hati-hati. So maksudnya kalau you berjaya survive dekat sini kan, pada you punya 0 point trading you kan, and investment, maknanya you make sebenarnya positif 50% sebenarnya. Faham tak? Sebab orang lain ialah downside dia ialah negatif 50%. Faham tak? Ini highlight saya nak faham. Jadi maksud dalam 0 point trading investment ialah jangan you terlalu nampak ialah okay, dalam background aku make lots of money. Satu, you make lots of money, tapi kalau ikut rules kita ialah daripada risk capital, dan bermaksud ialah dari segi dia panggil capital risk averse punya approach ialah always protect kita punya downside. Maksudnya protect kita punya iaitu kita punya investment. So kalau kita dapat, dan kita tak perlu hold pun, kalau kita dapat, let's say kita dapat 0 point kan, 0 point kita dapat 0 point, tetapi at the end of the day kita faham ialah aku bukan dapat 0 point, tetapi sebenarnya orang losing 50%, 40%, tapi aku still ada 40-50%, that mean you adalah dikenali sebagai 0 point trader kan, dalam bad economy kan. Hopefully you tangkap lah. Dia mungkin agak macam apa coach, apa kaitan dia kan, tapi memang kaitan gila-gila babi. Tapi pada sama sekali saya nak you faham yang ni adalah you punya ni. Maksudnya ialah di dalam 0 point ni sebenarnya actually you buat ialah sebenarnya profit 50%, walaupun you tak nampak dari segi value you ada. Sebenarnya di 0 point ialah dekat sini, sebenarnya ialah you make money sebenarnya daripada 50 point. Pasal apa? 50% ni orang loss, jadi you tak payah nak cover ataupun you tak payah nak buat benda yang lain-lain untuk cover you punya masalah ataupun you punya trading. Faham? Jelas? So saya nak you nampak dekat sini kan, jadi you faham sebenarnya konsep 0 point trading and investment. Kita tak looking forward kepada mekanisme untuk aku make money 1 million, 2 million, 3 million, 5 million, 50 million, 100 million, tapi kita looking forward lah protect kita punya downside kan, protect kita punya 0 point trading. Pasal bila you dapat protect, masa ekonomi akan bagus, you akan make money kan, make money kan. Jangan risau, even dalam good economy pun kau nampak ialah walaupun you trade gold dan sebagainya, gold tengah jatuh, you akan still make money. Pasal walau macam mana pun ialah gold takkan, walau macam mana pun ekonomi teruk sangat lah, dunia sudah berakhir, baru dia berakhir lah. Jadi saya berpendapat ialah saya mesti protect downside saya untuk ada duit mekanisme dari segi lain. Dan of course lah dari segi sudut ni, apa yang kita boleh learn daripada krisis ni ialah kita kena ada itu crisis money. Crisis money ialah tak ada orang tahu yang duit tu ada dengan kita, dan bila time perlu kita juga perlu pada dia kan, kita boleh gunakan dia. Duit apungan, tak kira lang company ke, duit emergency ke, you kena ada duit apungan dia. Duit apungan adalah duit yang you simpan diam-diam, bini you pun tak tahu kan, suami you pun tak tahu, siapa pun tak tahu, tapi bila time perlu you ada duit tu kan. Dia panggil crisis money. So crisis money dari segi konsep sini. Okay, boleh? So ini adalah simple sebenarnya, tetapi practical gila untuk you dalam trading kan. Protect the downside, 0 point trading investment. So tak adalah you kata benda-benda macam ni, maksudnya dalam ekonomi teruk ni you juga boleh survive dengan baik. Alright, so itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam live trading lepas ni. Kita akan tengok apakah market-market yang kita boleh masuk, dan insyaAllah kita akan tengok macam mana cara dia. Alright, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Jurul, saudara kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Alright, so jumpa lagi, dan Assalamualaikum dan salam hormat dan salam sejahtera.